semua, so meet me again in this channel. So I'm Alexis Wandisa, so you now in my channel Alexis Emerald Portu Java. Mesti ramai yang terkejut kenapa pula saya pakai bengkong macam ni kan, nampak ni. Dah slim flat, dah rata. So now let me story kita nak cerita. Okay, so now kita jangan buang masa, marilah kita berstory. Sebenarnya hari ni saya dah lama tak paparkan setelah saya buat bariatric surgery yang 2 tahun lepas. Kenapa saya tak paparkan? Sebab saya nakkan satu tahap di mana berat badan saya mencecah kepada angka yang saya mahu, tapi unfortunately dia tidak mencecah kepada angka yang saya nak, jadi saya tak payah nak postkan. Lagipun pula mulut-mulut longkang yang jahat dia kata, alah benda-benda macam tu pun you nak paparkan dekat internet, you nak paparkan, you nak showkan, tak payahlah kan. Kita buat-buat tiba-tiba tahu-tahu kita dah kurus, dan orang bertanya, boleh cerita macam-macam lah, kau diet ke kau apa kan, propa kan, drama-drama swasta macam tu kan. So mungkin ada orang-orang yang tak suka kita nak paparkan macam ni, kita nak paparkan macam ni. Tapi niat saya satu, iaitu saya nak memberi info. Ada mereka yang kata, wah, video yang masa you paparkan gastric bypass itu adalah yang paling best sekali, sebab dia memberikan banyak maklumat, especially bagi mereka yang sedang mencari surgeon ataupun nak buat gastric bypass kan. Bagi mereka yang bukan netizen yang hater, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana menyokong video tersebut dan mendukung channel saya. Okay, so sekarang ni berbalik kepada topik kita pada hari ni. Topik yang kita nak sharekan, topik yang saya nak sharekan pada hari ini kepada anda semua di luar sana. Satu fasa di mana selepas 2 tahun kamu melakukan bariatric ataupun gastric bypass ataupun gastric sleeve ataupun mini gastric bypass or whatever, pada masa tu bentuk badan anda akan mengalami kulit yang menggelebih, iaitu kulit yang lebih-lebih tu. Jadi kamu akan buat untuk fasa yang seterusnya, iaitu untuk kita akan membuang bahagian-bahagian kulit yang menggelebih tu. Kita akan potongkan dia supaya nampak bentuk badan yang cantik dan membentuk satu badan yang anggun sebagaimana yang anda idam-idamkan. Betul tak? Begitu juga dengan saya, apabila saya dah mencapai ke satu tahap di mana 2 years after 2 years bariatric surgery, I did my gastric bypass 2 years ago. So now my weight is static. I have a weight is static around 80 something. So saya nak cecahkan dia sampai around 70 atau 75. Boleh capai tak benda tu? Is it possible to get that weight in this time pada masa kita sekarang kan? Waktu saya buat gastric bypass yang dulu, saya memang tak ada masa nak exercise kan? Jadi berat badan tu dia turun sendiri. Itu ada satu kesilapan di mana saya memang susah nak pergi exercise, walaupun dah register nama dekat gym untuk pergi gymming. Memang susah memang susah kan. Jadi berat badan tu dia turun dengan sendirinya lah. Kita diet dari segi pemakanan, kita memang jaga makan walaupun shooting gila baban. Tapi yang kita paparkan tu adalah macam waktu saya syuting, waktu hari-hari biasa saya makan dengan menu-menu diet yang saya dah tetapkan. So berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu saya nak bercerita mengenai liposuction ataupun yang very famous di seantero dunia, especially bagi masyarakat Amerika. Orang Amerika ni memang gila sangat dia dengan liposuction. Ya, liposuction ni adalah proses sedut lemak di bahagian-bahagian yang tertentu yang kita rasakan kita tak mahu bentuk tu ada kat badan kita, jadi kita akan sedutkan dia kan. Kita akan sedutkan dia supaya dia akan membentuk satu badan yang cantik ataupun bahagian tertentu yang cantik. Liposuction bukanlah merupakan satu proses untuk weight loss ataupun menurunkan berat badan. Dia hanya proses untuk pembentukan bagi sesuatu tubuh badan. Katalah macam saya buat dekat bahagian abdomen and breast. Sebab saya lelaki, saya tak nak bahagian titik saya, sebab bila kita gemuk dulu. So kalau you pernah tengok saya punya yang nasi lemak Portu Jawa tu, saya ada tunjukkan titik saya yang original memang dia besar dan macam perempuan. Jadi saya memang malu gila, sebab kalau
Kalau lelaki kita ada breast yang sukan-sukan. Kalau I nak jadi perempuan, mungkin I masukkan silikon bagi dia besar terus kan. Saya membuat consultation dengan pihak bariatik ataupun Datuk G lah, ataupun dengan bahagian bariatik, sebab saya dah 2 tahun berat badan saya masih statik macam tu. Jadi saya rasa saya dah tak boleh nak turunkan berat badan lagi. Diet memang dah gila-gila diet. Makan pun memang dah 3-4 sudu je kan. Jadi saya mendapat recommendation daripada pihak bariatik Hospital Pakar Kuala Lumpur di bawah kelolaan Datuk G. Terima kasih Datuk G sebab memberikan saya peluang sekali lagi. Jadi Datuk G telah endorse ke bahagian plastic surgery untuk dibuat beberapa prosedur tertentu. So bila saya pergi dekat bahagian plastic surgery, bahagian plastic surgery mensuggestkan kepada saya untuk sebab saya request sebab saya nak buat tummy tuck kan. Tummy tuck tu maksudnya kulit yang menggelebih tu dia akan tarik dan dia akan potongkan dia. Tetapi kerana berat badan saya statik dan ada bahagian-bahagian abdomen tertentu yang masih lagi keras, di mana ada banyak lemak yang tak dapat dihancurkan dalam proses saya membuat gas bypass dulu. Jadi doktor di bahagian plastik mensarankan kepada saya untuk melakukan liposuction dulu sebelum kita buat proses tummy tuck. So apabila saya mengetahui yang saya kena buat liposuction tu, jadi saya kata oh my god, sebab everybody knows liposuction ni satu kos yang melibatkan satu kos yang tinggi. Kalau dekat swasta mungkin mencecah 20-30 ribu hanya untuk satu bahagian part tertentu saja. Sebab kita hanya boleh buat liposuction sedut lemak tu sebanyak 2 liter saja satu kali pembedahan. Satu kali sedut tu hanya 2 liter, maksudnya 2 botol air besar tu saja. Jadi saya kata saya tak mampulah kan, sebab keadaan sekarang ni kan saya bekerja baru lepas pindah ke Mersin. Jadi saya dah banyak guna duit pun tak ada kan. Duit simpanan pun dah habis dah kan. Jadi mendapat saranan endorsement daripada pihak bariatik dan juga pihak plastik surgery hospital kerajaan. Terima kasih banyak sebab hospital kerajaan ni dia bukan senang dia nak bagi kita buat untuk plastik surgery ataupun bariatik untuk sedut, apatah lagi untuk benda-benda remeh yang memang kerajaan tidak menyediakan kepada rakyat, sebab benda ni tak penting pun untuk liposuction tu. Tetapi bagi bariatric patient ataupun bagi certain pesakit yang tertentu, mereka memerlukan liposuction. Jadi ada certain cost yang kita kena bayar untuk hospital kerajaan, di mana mereka menyediakan kepakaran. Sebab saya memang salute dan berterima kasih kepada hospital kerajaan Malaysia, Hospital Pakar Kuala Lumpur, sebab bahagian plastic surgery diorang memang expert. Ni macam Hospital Kuala Lumpur ni dia merupakan induk yang terbesar di Malaysia. Jadi semua doktor, satu bahagian tu ada lebih kurang 20-30 pakar yang ada kat situ, yang bayaran yang dikenakan itu amat cheapest. Bukanlah cheapest sampai 20-30 ringgit, tak dapat dek, no, 20-30 ringgit. Pecah 4 angka juga. Sebelah tangan ni kalau tak ada tak boleh juga. Okay, jadi around tu lah, around 5,000 and above lah, depends on equipment yang disupplykan kepada pihak hospital kerajaan. Macam bengkong ni, satu bengkong ni je harga dia RM160. Yang bawah ni pun sama juga RM160. Kat situ je dah RM300 lebih. Itu belum masuk lagi baju tight, baju yang ketat. Nanti saya akan tunjukkan kepada kamu. Baju ketat tu kita kena pakai sepanjang masa. Itu RM500. Mungkin next time dia akan meningkat lagi mahal. Kata kalau orang yang buat sedut lemak ni memang orang kaya ya. Tapi saya bukanlah orang yang terlampau kaya. Jadi saya tak ada duit. Ada jugalah pinjam daripada ibu bapa juga sikit waktu dah terdesak masa tu kan. Pinjam juga, tapi kena ganti jugalah kan, kerja kan, cari duit. Pembedahan ni dapat juga dijalankan pada 6 hari bulan Januari tahun 2020 yang lepas. Saya masuk ke ward dan pembedahan itu berlangsung pada 8 hari bulan 1 2020 di Hospital Pakar Kuala Lumpur. Okey.
Kita mengenai liposuction ni, sedut lemak ni, dia hanya sedut lemak tu hanya dekat bahagian perut saja. Untuk prosedur tu hanya di bahagian abdomen saja. Tetapi oleh kerana saya cakap dekat doktor, sebab kalau boleh saya minta untuk bahagian breast saya ni, sebab titik saya besar, jadi saya malu kalau saya kurus nanti titik saya melayut-layut besar gitu kan, terjunjung, kita lelaki kan. Jadi saya minta untuk dibuat breast reductions ataupun doktor cakap kat saya adalah Webster, kita akan buat Webster, ataupun dalam bahasa ataupun dipanggil sebagai ginecomastia. Berbelit lidah aku nak sebut. Ginecomastia, macam itulah, lebih kurang macam tu kan. Untuk bahagian breast bagi lelaki yang ada masalah breast tu kan. Jadi also ginecomastia ni adalah satu pembedahan bagi membuangkan lemak ataupun sel yang bagi lelaki kawasan yang melayut-layut. Saya punya titik besar ya, dah macam titik perempuan masa saya gemuk dulu. Doktor akan sedut dulu kawasan itu untuk liposuction. Sebelum biasanya doktor akan buang dia punya tisu dalam titik tu bahagian yang dia punya puting tu dia akan potong separuh, dia akan tebuk dan dia akan keluarkan tisu-tisu dan lemak, dan bahagian yang bawah ni dia akan buat liposuction lah untuk disedut lemak tu bagi keluar, dan juga bahagian abdomen lah. Okey, cerita mengenai sakit ke tidak sakit untuk buat liposuction ni, terus terang saya kata memang sakit gila. Sakit gila. Saya tak tahu kenapa orang lebih suka memilih untuk buat liposuction, sebab liposuction memang sakit sangat. Sebab kita mengeluarkan sel lemak di bawah titik kita untuk dikeluarkan, dan selepas tu doktor akan buat liposuction di bawah kawasan titik tu dan bawah lengan sebelum dijahit semula lah selepas itu. okey. selepas kita keluar daripada hospital, sebab dia akan bagi kita bius, kita akan ditidurkan untuk mereka buat kerja-kerja liposuction ni. Selepas kita bangun, kita tak rasa sakit sangat lah, kita rasa macam pening-pening gitu kan, macam mamai-mamai macam tu kan. Tapi bila kita dah masuk 1 jam, 2 jam, bila bius sudah hilang, kita akan rasa dekat bahagian abdomen kita ni menegang dan dirasa bergoyang-goyang. Dia rasa seperti jelly kulit kita rasa macam jelly macam tu, dia bergoyang-goyang. Jadi sebab tu kena pakai bengkong ni kena pakai supaya dia tegap, dia tak goyang-goyang. Dan kalau dia bergoyang-goyang macam tu, rasa dia memang pedih, memang sakit. Ditambah lagi I ada sakit pada masa tu, ditambah lagi dengan buat titik pada masa tu, kan memang titik tu memang sakit sangat, amat sakit. I tak tahulah buat pepek macam mana kan sebab I tak buat pepek, tapi rasa dia memang, ya ampun, dah rasa macam memang sakit gila lah. Sampai ke satu tahap tu, di waktu malam tu saya tak boleh tidur sebab memang bius saya rasa bius masih berjalan kat badan kita rasa kurang sakit semua sekali kan. Tapi ada satu tahap tu di mana mungkin terlampau sakit, jadi saya memanggil misi nurse untuk datang dan dia bagi saya ubat tidur, saya dapat tidur. Memang sakit gila kat bahagian, kalau bahagian titik ni rasa dia macam mana tahu, rasa dia macam titik kita ni kena gigit sampai putus. Macam gitu rasa dia sakit gila. Kita bercakap mengenai sakit, apa-apa pembedahan memang sakit ya. Tapi kalau you nak buat, kalau nak cantik, sakit sekejap je, 1-2 hari sakit sekejap, lepas tu dah hilang dah. Sekarang ni dah hilang dah, boleh berjoget-joget ni. Tapi kena pakai bengkong lah. Bengkong kena pakai juga supaya dia tak bergerak-gerak, supaya dia membentuk lah. Kita kena pakai bengkong ni, kata doktor around 2 month, 2 bulan untuk membentuk shape semula.
Look at this Ini adalah selepas 5 hari Selepas 5 hari saya sebelum ni saya pergi dekat Hospital Pakar Kuala Lumpur. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Hamidah, Dr. Pakar Hamidah, dan ke para plastik para kru-kru plastik surgery yang telah bertugas lumus membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya alami selepas saya melalui bariatric fashion, iaitu pembedahan gastrik bypass 2 tahun lepas. So selepas 2 tahun lepas, biasanya kita akan melalui satu fasa yang diberi nama kulit kita akan menggelebih bahagian badan, bahagian punggung kita, dia akan menggelebih. Jadi biasanya doktor akan terus potong lah, itu nak dibuat untuk tummy tuck Tapi saya tak dapat melalui tummy tuck. Macam saya bagi tahu tadi, salah tertentu yang tak dapat dielakkan. Jadi doktor kena buat liposuction dulu. Saya minta sebab saya ni kan lelaki kan, jadi saya memerlukan badan sebagai seorang lelaki lah. Jadi pada masa tu saya ada titik yang menggelebih. Saya tak naklah masukkan silikon, sebab kalau nak jadi perempuan kena masukkan silikon bagi titik lori pattern gitu kan. Jadi saya minta untuk dia buang sekali lah. Itu dinamakan sebagai glossimanasia. Benda tu saya pun berbelit lidah nak sebut, ataupun dipanggil sebagai waxter nanti saya akan terangkan bagaimana prosedur itu dalam separate video, tapi saya nak tunjukkan kepada anda sekarang. Setelah 5 hari saya berada di HKL, so sekarang saya pulang ke Mesir. So itu pagi. Okey tak? Is okay? So mana keadaan sekarang? Okey tak? Setelah 5 hari ni baru 5 hari. Kita kena pakai bengkung ni around around 2 months, 2 bulan supaya kita dapat shape yang kita nak lah. Kalau you pakai bengkung saja tu, you dapatlah body macam saja, sebab selepas kita buat liposuction, badan kita akan bergegar-gegar seperti kereta api tu. Jadi dia kena pakai bengkung untuk bagi mampan supaya dia akan terbentuk semula. Okay? So untuk anda semua, ni saya tunjukkan lah. Sebab saya tak boleh nak tunjukkan. Ni selepas kita buat liposuction lah. Ni baru 5 hari Untuk 5 hari saya tunjuk lah. Untuk yang 2 bulan saya tak tunjuk lah, itu rahsia kan. Okey. Okey tak? Okey, ni. So nampak sekarang kawasan my chin and my breast is flat already Dia dah flat, dia tak ada macam perempuan lagi kan. Dah tak ada babak-babak. Dia dah jadi macam lelaki lah kalau bentuk badan yang macam ni lah ideal okey kan. So itu saja untuk paparan pada kali ini. So kita balik semula, kita nak story sikit, nak sharekan maklumat, nak story sikit untuk semua. So kita berbalik semula kepada kita punya yang kita duduk bercerita mengenai liposuction tu adalah bahagian tertentu yang untuk disedut lemak. Tetapi saya buat bukan saya suka-suka saya nak buat. Ada reason kenapa saya nak buat. Okey, di samping saya pernah menjalani pembedahan bariatric, iaitu gastric bypass, saya juga ada beberapa masalah yang sukar untuk dijelaskan di sini. Mungkin antaranya sebab saya susah nak buang air besar, susah nak berak. Sebab masa kita buat bariatric tu, usus kita dengan perut kita dah ke atas kan. Jadi bila kita duduk tu, perut kita besar, jadi dia mungkin terkepit ke. Jadi kadang kita makan sepatutnya dah waktu berak tak berak. Jadi kita minum air memang kita minum air cukup. Tapi bila bab kita nak buang air tu macam tak begitu selesa kan. Jadi tetapi selepas saya buat liposuction ni, bersyukur sebab saya kalau nak buang air besar dah tak ada masalah lagi lah. Alhamdulillah dah okey. Best lah, badan kita pun dah okey. Itu je lah. Dan saya dah melakukan liposuction ni, keadaan kembali normal. Dan ditambah lagi, saya memang mengidamkan, saya tak mahu titik. Saya tak nak ada titik. Maksudnya breast bagi orang lelaki lah kan. Walau apa bentuk sekalipun keadaan orang nak kata saya adalah seorang lelaki, jantina saya lelaki. Jadi saya memang mengidamkan badan yang lelaki. Saya tak minat badan yang sadar-sadar tu, saya
tak pernah kata saya nak jadi sador-sador. Saya suka badan yang sedap lah. Badan yang sedap maksudnya dia tak boroi, dia slim tapi berisi, punggung yang agak besar bagi lelaki yang agak lentik dan besar sikit kan. Itu sajalah, saya suka bentuk lelaki yang badan begitu. Saya kurang menggemari lelaki yang terlampau saya tidak begitu menggemari lelaki yang terlampau sador-sador. Ada orang minat sador tapi tak semua orang suka sador. Saya suka yang badan lelaki yang tegap, yang tegap lah, tegap, berisi dan kalau boleh tu tak boroi dan slim. Bahagian titik ni pun flat. Ni saya nak tunjuk tau sebenarnya bahagian titik ni, tapi dia sekarang ni keadaan dia terlampau buruk sebab dia melekuk ke dalam, jadi dan menggelebih kat bahagian tepi sini, dan dia punya bahagian nipples dia membengkak. Dia dulu kan saya punya nipples kan ada warna pink-pink gitu kan. I kan Portu Jawa, kan Portugis dengan Jawa, jadi dia ada warna pink-pink. Jadi sekarang bila membengkak dia jadi warna keungu-ungu seakan coklat. Jadi saya tak nak tunjuk lah, tak cantik kan. Kita kalau nak tunjuk biar yang cantik kan. Dan bahagian kita punya abdomen bawah ni dia membengkak lah, keras ni, bahagian sini dia keras, dan ada bengkak-bengkak lebam-lebam warna biru-biru lah. Itu sebab tu saya masih pakai bengkung. So hari ni saya bercakap ni pada hari yang kelima selepas saya melakukan pembedahan, sebab 4 hari saya di hospital, 3 atau 4 hari saya tak ingat 3 hari selepas pembedahan tu kita dah boleh balik lah. Selepas kita buang dia punya bahagian titik ni, dia ada masukkan drain untuk air bisa tu keluar. Jadi 3 hari tu dah kering. Apabila dah kering, doktor akan tarik keluar dan kita dah dibenarkan balik lah. Tapi kalau you buat liposuction 2 hari tu dah boleh balik lah, sebab dia tak ada apa-apa. Jadi simple prosedur, tetapi dia merupakan satu pembedahan yang agak besar juga. Itu perkara yang you kena ambil tahu kalau you nak buat liposuction untuk bahagian abdomen dan ke atas. You kena bersiap sedia untuk berbogel ya. Kita tahu apa tu berbogel? Dekat minyak you kena berbogel. Kalau you anak dari sunti macam I ni, kita macam malu-malu kita nak berbogel gitu kan. Especially doktor saya kan doktor perempuan kan, macam rasa segan-segan jugalah nak berbogel. Sebab apa? Bukan dia suka-suka nak berbogel, bukan dia nak bogel ke orang, tapi dia nak kena ambil bahagian kita punya ni sampai ke sini, untuk apa ni, dia ambil gambar daripada sisi tepi, sisi depan untuk nampak perbezaan sebelum dan selepas. Dan dia nak nampakkan shape tu kat mana, jadi dia kena tengok. Dan apabila kita kita kena berbogel bukan setakat masa mula-mula nak buat, tetapi bila kita dah masuk dekat dalam ward pun kita berbogel. Dan kita nak buat kerja benda tu pun kita kena dalam keadaan berbogel lah, tapi ditutup lah kan. Jadi kalau dalam keadaan kita sekarang ni memang kita tak nak lah berbogel kan, segan kan. Tapi bila dah kita nak buat benda tu, macam saya terpaksa kena buat. Jadi terpaksa lah juga akan berbogel. Walaupun kita bogel cantik, tapi berbogel tu kan bukanlah satu yang apa yang disukai kan. Macam saya kan selebrasi kan, anak dari sunti kan, saya tak pernah berbogel depan sesiapa pun kan. Jadi mesti rasa malu-malu kan. Itulah itulah kena bagi tahu awal-awal. Kalau you get ready lah, so it's okay, it's okay. Hospital Pakar Kuala Lumpur, sebab walaupun doktor tu dia kecil molek je, perempuan tu kan memang very small. Kalau you pegang tangan dia, tangan saya lagi besar ni, tangan dia kecil je kan, tangan perempuan, tapi dia boleh hodok, dia boleh hodok bahagian-bahagian apa lemak-lemak kita dengan daging-daging ni. Betapa tenaga dia terlampau kuat dengan badan kita lelaki ni dia buat ya. It's a very excellent girl, you are bravo. Dan hasil yang dapat sekarang ni tengok, okey kan? Cantik kan? So jangan kata hospital pakar, jangan kata hospital kerajaan tidak begitu hebat sebab kebanyakan mereka yang hebat-hebat ni berasal juga daripada hospital kerajaan. Sebab dekat kerajaan ni mungkin diorang belajar macam-macam benda kan, jadi dia menjadi expert. Nak tengok saya kembali slim, sebab itulah impian kita kan bila kita buat gastric bypass ataupun kita buat bariatric, adalah kita nak
pulihkan semula badan kita yang dulu ada kencing manis, macam-macam. Kita nak kembali sihatkan pada usia kita sekarang, kita kontrol makan. Cuma satu perkara ni, iaitu saya ni memang lembat sangat, memang lemah gemalai, memang malas gila nak pergi gymming. Nak pergi exercise kan. I hope lah kan, kalau you all semua netizen my followers semua sayangkan I, doakan I, okay, doakan I sihat sejahtera, kembali pulih, kembali sihat, kembali beraksi di pentas YouTube untuk anda semua ni. Dan saya rajin, memang tak tahu kenapa saya memang nak hari-hari pergi exercise. Can you pray for me like that? Can you? Will you? Sekarang ni saya memang kena exercise sebab you know lah, selepas kita buat liposuction ni lagi banyak lah dia menggelebih, lagi lah tinggal kulit. Dia dulu ada lemak tapi nanti dia akan kempes, dia akan tinggal kulit saja. Jadi baru selepas tu barulah kita akan buat tummy tuck InsyaAllah saya akan buat tummy tuck. Bila tu saya tak tahu sebab itu adalah yang last lah, itu adalah yang akhir lah dalam kita buat parenting ni. Itu adalah yang terakhir lah. Kita akan, dan selepas tu insyaAllah kita akan buat tummy tuck sebab itu adalah yang akhir lah. Sebab kalau sekarang ni memang menggelebih buruk gila. Saya nak cakap buruk gila badan kita. Kalau I nak buka memang segan sangat sebab keadaan dengan titik yang masuk ke dalam, dengan kulit yang menggelebih macam tu kan. Kalau nak buka baju memang segan gila, memang malu, memang tak tahu nak cakap macam mana, memang segan, tak tahu nak habak lah. Jadi insyaAllah akan buat tummy tuck. You doakan I kena exercise betul-betul ni. Kan doa-doa yang baik-baik daripada anda tu saya mengucapkan minta terima kasih. Semoga saya dapat exercise, menjaga kesihatan lah kan. Nanti kalau saya ada maklumat lagi saya boleh sharekan kepada anda semua. Panjang jela tak I bercerita mengenai liposuction dengan Ginemastia apa? Ginecomastia ataupun breast reductions ataupun Webster. Ada orang dekat doktor-doktor tu kata Webster. Itulah yang saya dapat sharekan panjang jela. Kalau you suka nak dengar, you dengarlah sebab benda ni pun bermanfaat kepada anda. Bagi mereka-mereka yang nak buat breast reduction sebagai lelaki, itu antara yang saya dah terangkan sedikit prosedur. Liposuction pun saya dah bagi tahu apa itu liposuction. Sedikit lah yang saya nak share sebab kalau nak cerita semua panjang tak cukup masa, bosan nak tonton kan. Next time kalau ada masa kita cerita lagi. Sekarang ni baru 5 hari. Dia kalau nampak result after 2 weeks ataupun selepas 2 bulan. Ada orang kata buat liposuction ni boleh turun berat badan sampai 10 kilo. Mana tahu I boleh cecah tu. Woo! Kan? Jadi bila dah melalui fasa terlampau banyak ni memang kena exercise jugalah. I hope so kat Mesing ni saya kena carilah mana-mana tempat yang ada gym pergi untuk exercise. Okay, so sebelum saya nak tutup perbincangan kita pada hari ini, saya minta maaf jika apa yang saya cakap tadi mungkin ada info yang tak begitu tepat, ataupun mungkin ada orang yang suka dan mungkin ada orang yang tak suka lah. Cerita-cerita macam ni tak payah cerita lah. Macam saya dulu kan, saya buat parenting tu kan, kita simpan-simpan niat ke hati kita nak sharekan maklumat kan, nak bagi tahu. Mungkin ada orang nak buat, mungkin dia Google lah, keluar muka saya cerita pasal apa yang dia nak buat kan. Nampak, jadi dia dah prepare, dia dah bersiap sedia. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau you all tak suka, you all tak payah tonton, you all tak payah tengok kan. Bagi mereka yang suka, mereka yang nak tonton, dan please like, please subscribe my channel sebab mudah-mudahan video ni memberi manfaat kepada anda yang nak buat sedut lemak tu kan, ataupun bagi lelaki yang mungkin ada titik macam saya yang tak tahu anugerah daripada Tuhan dia besar sendiri. Jadi kita rasa keyakinan diri kita sebagai lelaki tu kurang, ataupun nak bentuk badan yang sadar-sadar, pergi gym pun benda tu tak akan reduce juga kecuali kita sedut dan kita keluarkan dia. Hanya saya nak paparkan picture-picture sekitar saya di hospital kan. Ada jugalah record sikit-sikit, tapi oleh kerana saya rasa saya tak boleh nak paparkan sebab saya takut nanti ada mengganggu
takut mengganggu privasi saya, sebab ada certain yang saya rasa tak payahlah nak tunjukkan. Lagipun dengan keadaan wajah kita tengah sakit pada masa tu, menahan kesakitan, jadi macam tak confident lah kita nak paparkan kepada anda. Mungkin ada kawan-kawan yang rapat tu, ada jugalah yang dapat video tu. I cakap kat dia orang, you all jangan paparkan, jangan siarkan, sebab itu copyright control. I boleh saman you video-video yang masa saya dah di hospital kan, dalam keadaan kita tak sedarkan diri, dalam keadaan kita pengsan, dalam keadaan kita dekat atas katil semua kan. Jadi tak dapat disiarkan. Hanya inilah waktu kita dah balik rumah ni, itu dia saya dapat terangkan. Jadi kalau bagi anda yang nak tahu lebih lanjut mengenai liposuction tu, saya suka sarankan kepada anda iaitu tonton link yang saya akan beri kat bawah ni, nampak ni link ni. Itu bukannya saya kenal dia, saya tak kenal dia, tapi saya rasa dia ni memang jujur. Dia buat dekat Korea dan dia seorang wanita, termasuklah dengan dia kena bogil pun dia tunjuk juga. Dia tunjukkan lah, memang daripada first step sampai ke akhir step dia tunjukkan, dan memang satu maklumat yang very complete untuk anda tonton, dan dia disampaikan dalam bahasa Indonesia, iaitu bahasa yang kita boleh faham. Okay, also look at this. Ini adalah baju yang ketat nampak ni. Okay, dia baju yang ketat ni, dia memang tight. Dulu teti air menggelebih, sekarang ni dia press. After kita buat liposuction, dia press, ketat, and memang ketat sangat ni, solid. Okay, tengok bahagian. Okay. Apa nampak ni? Dan dekat ada sadar ni. Sadar nampak ni. Okay. So inilah yang baju ni. Sekarang ni is after 5 days, selepas 5 hari. Saya tak tahu nak cakap apa, sebab kita tunggu result dia. Hopefully menjadi. You all doa semoga I akan dapat badan yang cantik, badan yang slim, badan yang anggun bagi kaum-kaum Adam. Okay, so sampai berjumpa lagi. Bye.